أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya ini percaya hati dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, percaya, ini terjemahan daripada iman, percaya hati dengan qada dan qadar. Satunya percaya dengan qada, satunya percaya dengan qadar. Dua pegangan. Satunya percaya dengan qada, satunya percaya dengan qadar. Yang mana berkaitan dengan qada dan qadar, dua pegangan ini dia ada terpesong yang asing-asing. Dia ada terpesong pada persoalan qada dan dia ada yang terpesong pada persoalan qadar. Yang mana terpesong sampai tahap kapi pegangan imam tidak sah adalah hak banyaknya pada persoalan qadar. Hak banyaknya pada persoalan qadar. Yang terpesong pada persoalan qada, yang kapi ijma' ulama' nanti saya akan bicara, golongan yang menafikan kehendak Allah dan golongan yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang terpesong dalam bab qada yang ijma' ulama' dihukumkan kafir. Golongan yang menafikan kehendak iradah Allah dan menafikan mengetahui oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang banyak pegangan yang terpesong sampai tahap kafir ijma' ulama' adalah terpesong pada persoalan qadar. Jadi kita sekarang bicara rukun iman yang keenam. InsyaAllah saya akan bicara berkaitan dengan qada terlebih dahulu, kemudian bicara berkaitan dengan qadar. Kemudian minggu lepas saya dah pergi kepada kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 dimulai dengan apa yang zahir yang sedang berlaku sekarang adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qadar dahulu bicara. Apa yang zahir yang berlaku sekarang adalah datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat sebagaimana kehendak iradah Allah pada azal. Barulah pergi kepada bicara qada. Itu kalau kaedah sifat 20 yang dimulai dengan wahdaniyah, sifat yang keenam tu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Tetapi kalau kita bicara tajuk rukun iman yang keenam, kita akan bicara qada, kemudian barulah pergi kepada bicara qadar. Dengan maknanya qada itu, apa makna qada? Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Penentuan
penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu ni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini atas satu jalanan. Kemudian iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala muwafaqah dengan ilmu. Muwafaqah seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berlaziman antara ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu, dia berlaziman. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal, Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Apa perkara yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal, Allah Ta'ala menghendaki pada azal. Ini berlaziman antara ta'alluq tajrid qadim bagi iradah dan ta'alluq tajrid qadim bagi ilmu. Itu bicara bab qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar makna dia takdir. Dia qadar, takdir satu makna. Qadar, takdir satu makna. Kadang-kadang kita panggil qadar, kadang-kadang kita sebut dengan takdir. Jadi qadar, takdir satu makna antara qadar dan takdir. Di masdar belaka tu. Maksudnya maksud qadar. Maksudnya maksud qadar ataupun maksudnya maksud takdir. Apa maksud qadar? Apa maksud takdir? Perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbuat dengan qudrahnya, dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah perbuat inilah dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Jadi qadar adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi yang nyata sekarang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun qada azali atau ghaib, hanya Allah yang mengetahui. Allah jua yang mengetahui. Para malaikat, para rasul pun tidak mengetahui qada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sedia kala. Yang zahir depan mata kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah. Allah perbuat dengan kudrahnya. Ini hak zahir sekarang. Jadi qada kehendak iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Maka percaya dengan qada dan qadar balik kepada rukun iman yang keenam. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Terdahulu didatangkan apa makna qada. Qada ketentuan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia qadar? Perbuatan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya dengan qada dan qadar. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Maknanya makna percaya dengan qada dan qadar mengaku putus di dalam hati seseorang. Ni percaya dengan makna i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tetu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara yang berlaku? Daripada baik dan jahat. Berlakunya perkara baik. Mana berlakunya perkara baik? Beriman seseorang. Mana berlaku perkara baik? Beramal soleh seseorang. Dan jahat. Segala perkara yang berlaku daripada perkara jahat.
berlakunya kekufuran oleh seseorang, berlakunya maksiat oleh seseorang, semua segala yang berlaku tu daripada yang baik ataupun jahat, berimannya seseorang, melakukan amal solehnya seseorang, kufurnya seseorang, melakukan maksiatnya oleh seseorang, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, qada, dan dengan menjadi ia Allah akan segala perkara yang berlaku tu. Jadi beriman seseorang, melakukan amal soleh seseorang, kufur seseorang, melakukan maksiat seseorang adalah kehendak Allah pada azal. Sampai saat sekarang hati beriman. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat sekarang seseorang melakukan ketaatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kufur, seseorang melakukan maksiat, telah dikehendaki oleh Allah pada sedia kala. Allah telah mengqadakkan, Allah telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan seseorang akan kufur, seseorang akan melakukan maksiat. Allah kehendak pada azal. Sampai saat hati seseorang kufur dengan Allah, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sampai saat seseorang melakukan perkara maksiat, gerak diam seseorang minum arak, dia gerak diam seseorang berjudi, berzina, membunuh ke merompok ke apa perkara kejahatan, berlakunya perbuatan jahat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara baik dan jahat, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perici jadi panjanglah, mudah aja. Segala perkara berlaku perkara baik, segala perkara berlaku perkara jahat, baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat, semuanya dengan kehendak Allah, qada Allah, dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara berlaku daripada perkara baik dan perkara jahat, Allah yang menjadikan. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman ni terpesong, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah nak sembahyang tu, boleh exercise, bolehlah nak berpuasa, mungkin boleh jadi sihat sikit, kurang makan, tapi sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rukun iman, ini rukun iman, qada dan qadar, berpegang dengan pegangan yang terpesong, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bicara berkaitan qada lebih dahulu, kemudian barulah bicara berkaitan dengan qadar. Hak kaedah sifat 20 dimulai dengan kudrah, perbuatan Allah sebab yang zahir, apa yang Allah Ta'ala perbuat sebagaimana kehendak Allah, iradah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal sebagaimana ilmu Allah, disusuli dengan sifat ilmu, kudrah, iradah, ilmu. Itu kaedah sifat 20. Kemudian dimulai pula dengan wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, yang mana wahdaniyah, keesaanlah asas pembicaraan sifat 20, yang mana keesaanlah, wahdaniyahlah menjadi asas kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, permulaan agama yang datang daripada zahirnya syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadah yang pertama, kemudian pergi kepada rukun iman yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengetahui dan berpegang secara tafsir sifat 20 yang dibina asasnya atas tauhid wahdaniyah la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, pergi kepada qudrah, iradah dan ilmu. Apa dia mentauhidkan Allah pada perbuatan? Dengan bahawa yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan dengan makna Allah memperbuatkan, Allah mengadakan daripada Adam kepada wujud, daripada tak ada kepada ada. Allah menjadikan daripada Adam kepada wujud, daripada tak ada kepada ada, tanpa menggunakan bahan, tanpa menggunakan alat. Itu pun masuk di bawah makna keesaan Allah pada perbuatan. Bukan Allah menjadikan manusia menggunakan pakai bahan iaitu air mani. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pokok menggunakan bahan iaitu benih. Tidak. Itu tidak keesaan dia panggil. Kalau Allah menjadikan manusia menggunakan bahan air mani, Allah menjadikan pokok menggunakan bahan benih, berarti Allah menjadikan makhluk dengan menggunakan makhluk. Itu bukan keesaan pada perbuatan. Jadi Allah menjadikan makhluk dengan menggunakan makhluk. Allah menjadikan manusia dengan menggunakan air mani yang ianya makhluk Allah. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Itu termasuk dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Itu bukan mengesakan Allah pada perbuatan. Zahirnya begitulah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran. Begitulah. Khuliqa mimma indafik, khuliqa mimma immahin. Satu ayatnya Allah Ta'ala menyatakan dijadikan daripada air yang terpancar, air mani. Satu ayat laginya dijadikan daripada air yang hina, air mani. Itu hanya pada zahir. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Tapi hak adah kan pelaku seumpama tu. Menyalahi adah, Allah menjadikan Nabi Isa AS tanpa menggunakan air mani. Itu menyalahi adah. Tetapi hak adah yang Allah Ta'ala perlakukan daripada percampuran air mani, yang menyalahi adah, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa tanpa daripada air mani. Kesemuanya sama saja. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada tanpa menggunakan bahan. Hanya pada zahir saja Allah Ta'ala susung seumpama tu. Allah Ta'ala perlakukan seumpama tu, percampuran daripada air mani, maka lahirlah manusia. Itu hanya susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menjadikan manusia bukan menggunakan bahan. Allah menjadikan manusia daripada tiada kepada ada. Begitu juga Allah menjadikan makhluk-makhluk yang lain. Itu di antara makna keesaan Allah pada perbuatan. Bukan Allah menjadikan pokok dengan menggunakan benih, bukan. Segala-gala yang Allah jadikan daripada tiada kepada ada. Kemudian dalam kitab Kifayatul Awam, ni biasa saya datangkan kalau membicarakan berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Ringkas sahaja keesaan pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara yang berlaku baik ataupun jahat, Allah yang perbuat. Segala perkara yang berlaku sama ada di bumi di langit, Allah yang perbuat. Segala perkara yang berlaku sama ada di dunia ataupun di akhirah, Allah yang perbuat. Itu dia keesaan pada perbuatan. Itu dia keesaan pada perbuatan. Sebaliknya, kalau ada perbuatan yang berlaku, perbuatan makhluk Allah, mensyirikkan Allah pada perbuatan, balik awal. Syirik itu, musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak sembah berhala itu, mensyirikkan Allah pada zat. Orang Islam tidak ada sembah berhala.
Orang Islam hanya menyembah zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Islam yang menyembah hanya zat Allah, mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada perbuatan ataupun tidak. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, musyrikun. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, kesemua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Perkara baik, perkara jahat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, semua yang berlaku perbuatan Allah. Tidak terkecuali walaupun sebesar yang berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Itu pegangan kita. Yang kita duk bercakap tu cakap asbab, tak ada salah. Kita duk cakap kan kita belaka, tu cakap asbab. Tu tak ada salah tunya. Tapi pegangan tetap semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Gerak diam kita perbuatan Allah. Berfungsinya organ-organ dalam tubuh kita, darah mengalir, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bergerak tubuh badan kita, Allah perbuat. Di saat tubuh badan kita bergerak, banyak benda yang ada pada tubuh kita akan bergerak. Ianya perbuatan Allah. Bukan hanya menggerakkan tubuh badan kita Allah perbuat. Ketika tubuh badan kita bergerak, kopiah bergerak, cermin mata bergerak, baju kain bergerak, segala benda yang ada pada tubuh kita akan bergerak. Bergerak segala benda tubuh kita, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pegangan kita. Pada zahirnya bergerak kerana tubuh kita bergerak. Pada zahirnya apabila kita memakai pakaian, bila kita memakai pakaian, maka aurah kita tertutup. Tertutupnya aurah kita perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan pakaian yang kita pakai. Bukan kerana kain yang kita pakai yang menutupi aurah. Berlakunya tertutup aurah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Kalau berpegang semata-mata pakaian itulah yang menutupi aurah, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tapi ijma' ulama kekal neraka selama-lamanya, sememang itu tidak sah sama sekali. Maknanya berlakunya terlindung aurah kita, ia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita terpandang satu-satu perkara, ianya adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan biji mata. Terlindung perbuatan Allah, terlihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat, itu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendengar, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keluar suara dari lidah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Suara bila pakai speaker, suara jadi kuat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau bilang kok siapa cukup masa kita ni bilang satu. Bilang satu-satu. Cuma nak hok kadang-kadang tu. Jadi bergerak tubuh, betul dah perbuatan Allah. Lepas tu masa tubuh bergerak, memanglah barang yang ada pada akan bergerak, ianya perbuatan Allah. Bukan sekali jalan, bukan. Bukan sekali jalan. Maka sekali arung, bukan. Itu perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu nak cerita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Allah yang perbuat segala-gala. Allah yang perbuat segala-gala. Allah yang perbuat apa perkara yang selepas Allah perbuat. Bukan Allah hanya menjadikan makhluk sendiri yang buat. Tidak, kesemuanya Allah yang buat. Adanya kita, Allah buat. Apa yang berlaku pada kita, Allah yang buat. Sebab apa? Sebab Allah Rabbil alamin, Allah Tuan. Yang berlaku semuanya hak dia belaka. Berarti makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Tapi saya tak tinggal dalam kitab Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam
wa makna wahdatihi ta'ala fil af'an, dan bermula makna keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna dia? Annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Itu makna keesaan pada perbuatan ialah bahawasanya tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan. Makhluk langsung tidak ada perbuatan. Ya. Dan apabila keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah, dan makhluk ada perbuatan lagi, tak ada lah. Kenapa makhluk tidak ada perbuatan? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Allah Khalik kan? Makhluk mana yang tak ada perbuatan ni? Dibayangkan dengan minal anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi tak ada perbuatan. Makhluk yang lemah, hamba Allah yang lemah. Wal malaikati, dan malaikat. Malaikat pun tak ada perbuatan. Sebab malaikat adalah ibadur rahman, allazina hum ibadur rahman. Mereka hamba Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat hamba, makhluk yang lemah. Malaikat pun tak ada perbuatan. Yang kita bicara tugas-tugas malaikat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencatat kebaikan, mencatat kejahatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniupkan roh, mencabut roh, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebut kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu dalam surah Sajadah. Malaikat Israel yang mencabut nyawa. Dalam surah Sajadah tu kan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang menyempurnakan, yang mencabut nyawa malaikat Israel. Itu maksud ayat. Itu bicara zahir sahaja. Bicara hakiki, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa bila sampai masa mati dia. Allah lah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup oleh Allah, memati oleh Allah, dan Allah Ta'ala atas satu amat kuasa. Allah yang menghidup, Allah yang memati, bukan malaikat Israel. Itu pada hakiki. Jadi malaikat pun tidak ada perbuatan. Nabi-nabi tidak ada perbuatan, malaikat tidak ada perbuatan, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, selain daripada nabi-nabi dan malaikat, tidak ada perbuatan. Pegangan kita, di pandangan hati kita, dirasa hati kita tak ada hak kita belaka, tak ada salah hak tu. Yang kita naknya, kita mengetahui ilmu akal dan kita beriman. Ha, ni bahagian kita. Yang pertama, kita mengetahui dengan akal. Kemudian kita pun mengaku putus di hati dengan iman di hati. Adapun pandang, rasa, itu basirah, itu bicara bab maqam ihsan, itu bicara lain. Kita mengenal Allah dengan ilmu, mengetahui dan berpegang. Kita mengenal Allah dengan akal, mengetahui, dengan hati kita berpegang, beriman. Itu bab pegangan kita. Adapun pandang, rasa dia basirah, itu adalah maqam ihsan, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpedaya dengan slogan mengenal Allah bukan dengan akal, tapi mengenal Allah dengan pandang, rasa di hati. Ha ni slogan orang share dalam FB, kena cermat. Kita mengenal Allah dengan akal, dengan pengetahuan, dan dengan iman, dengan percaya hati. Adapun pandang akan Allah, rasa akan Allah, itu maqam syuhud, maqam zauq, itu maqam ihsan, kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, slogan sekarang ni gitulah. Mengenal Allah bukan dengan akal, tetapi dengan pandang dan rasa. Bunyi standard di bawah. Salah seumpama tu. Kita mengenal Allah dengan akal, dengan pengetahuan, dan dengan hati kita mengaku putus di hati. Itu kita mengenal Allah. Makrifah khas dan makrifah ammah, hak menjadi permulaan yang wajib pada agama.
Mengenal Allah dengan pandangan basirah, dengan zauq di basirah, itu makrifah khasah, makrifah aulia. Orang yang cakap seumpama ni terkadang makrifah permulaan agama pun tak luluhnya. Bukan nak cerita makrifah aulia tu. Tapi diguna slogan yang mengelirukan. Jadi seolah-olah kita ni mengenal Allah dengan akal. Duduk muka pintu lagi dia kata. Tak masuk dalam rumah lagi dia kata. Lepas tu nak kenal Allah dengan pandang ni, ikut dia lah. Ikut dia lah. Ambil zikir dia, suruh berzikir dengan dia. Syariat pun tak ada kawan tu. Sebab apa? Nak ni biar mengenal Allah dengan pandangan basirah, bukan dengan akal. Kita mengenal Allah dengan pengetahuan akal dan dengan mengaku putus di hati, dengan beriman. Itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpegang semua yang berlaku perbuatan Allah. Tapi dipandang rasa memanglah perbuatan kita, tak ada salah apa pun. Di percakapan asbab. Kemudian dalam kitab Kifayatul Awam, dia perici laginya hak berkaitan dengan makna keesaan Allah pada perbuatan. Wala tufassir al-wahdata fil af'ali biqaulika laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lihi ta'ala wa huwa batilun bal huwa Allahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha. Jangan engkau tafsirkan dan jangan engkau tafsirkan keesaan pada perbuatan dengan kata engkau. Jangan engkau tafsirkan keesaan pada perbuatan dengan kata engkau, tiada bagi selain daripada Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan tafsirkan keesaan pada perbuatan dengan kata engkau, tiada bagi selain daripada Allah. Makhluk lah. Tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan kata gitu. Tak betul gitu tu. Jangan engkau tafsirkan, jangan engkau huraikan keesaan pada perbuatan dengan kata engkau, tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tidak ada. Kenapa tak boleh tafsir gitu? Kerana sesungguhnya tafsir yang seumpama tu beri faham kepada kita bahawa bagi selain Allah makhluk ada perbuatan juga, tetapi tidak seperti perbuatan Allah. Ni akan buat faham begitu. Wa huwa batilun, yang kita faham seumpama tu palsu. Kan bahkan Allah Taala jua yang melakukan sekian perbuatan. Dia gini, kita kata pada mentafsirkan keesaan pada perbuatan, kita kata tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Sebab apa tak ada kata gitu? Berarti makhluk ada perbuatan, cuma tidak seperti perbuatan Allah. Salah, sebab makhluk tak ada perbuatan, semua berlaku perbuatan Allah. Apa ada di situ? Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Berarti makhluk ada perbuatan, cuma tak seperti perbuatan Allah. Salah gitu. Sebab makhluk tak ada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Ada tu? Tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Berarti makhluk ada perbuatan ke tak? Ada, cuma tak seperti perbuatan Allah. Salah. Ini pada mentafsirkan keesaan pada perbuatan. Kalau kita bercakap asbab, boleh cakap. Pilihan Allah mengatasi pilihan kita, perbuatan Allah mengatasi perbuatan kita, tadbir Allah mengatasi tadbir kita. Itu bicara hak zahir.
Hak zahirnya kita ada perbuatan, kita ada pilihan, kita ada tadbir. Hak zahir. Tapi perbuatan Allah mengatasi, pilihan Allah mengatasi, tadbir Allah mengatasi. Sebab pada zahirnya kita ada. Tapi kalau nak bicara hak hakiki, keesaan pada perbuatan, dia kata gitu. Sebab kita tidak ada perbuatan, kita tidak ada pilihan, kita tidak ada tadbir. Bukan kata perbuatan Allah mengatasi perbuatan kita, tak ada mengatasi. Sebab kita tak ada perbuatan. Pilihan Allah mengatasi pilihan kita, kita tak ada pilihan nak mengatasi macam mana, tak ada. Hak Tuhan belaka. Itu bicara hakiki lah. Kalau cakap zahir boleh je. Kita mengatur pun, apa yang kita atur tidak boleh atasi hak Tuhan atur. Faham tak ni? Sebab apa kita bicara pada zahir? Sebab kita ada tadbir kita sendiri, kita ada pilihan kita sendiri, kita ada tadbir kita sendiri, kita ada perbuatan kita sendiri. Tapi tak boleh mengatasi akan benda ni, kehendak Allah, tadbir Allah, perbuatan Allah. Itu hanya bicara zahir saja. Bicara ki tak ada tu, sebab tak ada. Kita tidak ada pilihan, tak ada tadbir, tak ada perbuatan. Sekalian qada dan qadar. Hak tadi ni ketika mentafsirkan keesaan pada perbuatan. Jangan kau kata tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Salah. Sebab keesaan pada perbuatan berarti makhluk tak ada perbuatan. Tapi kalau kita bicara hak zahir pula, kita boleh katalah, bukan kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan kita tetap perbuatan Allah. Perbuatan gerak diam kita tetap perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Atau ambil molek nak kitab Kifayatul Awam tu. Jadi mungkin kita ni jadi panjang jugalah. Sebab nanti kita akan pergi kepada, tapi itu bicara qadar lah. Kita akan pergi kepada perbuatan Allah. Macam sebut mula-mula tadi lah. Sebab kita bicara rukun iman yang keenam ni, kita akan mulakan bicara qada dan qadar lah. Jadi bicara bab istighfar insya-Allah akan dibicarakan ketika bicara berkaitan dengan qadar perbuatan Allah. Cuma kalau kaedah sifat 20 dia akan memulai perbuatan Allah qudrah, dimulai dengan keesaan pada perbuatan, wahdanah sifat yang keenam. Yang mana apabila kita pergi pada bicara qadar perbuatan Allah, kita akan pergi pada bicara ikhtiar dan usaha. Kemudian kita ni ada dipanggil perbuatan ikhtiari, ada dipanggil perbuatan ittirari. Kerana kita aqidatun najin tu jelas. Keesaan pada perbuatan ditakmimkan semua sekali. Sama ada perbuatan baik, iman dan taat, perbuatan Allah ditakmimkan, diratakan. Sama ada perbuatan jahat, kufur dan maksiat, perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang zahir daripada selain daripada manusia, zahir daripada malaikat, zahir daripada syaitan, zahir daripada jin, zahir daripada binatang, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan ikhtiari ke ittirari ke, ikhtiari perbuatan Allah, ittirari perbuatan Allah. Itu nak kita aqidatun najin. Yang mana bila kita pergi pada bicara hak perbuatan ikhtiari, untuk memastikan tidak terundur pada akidah Jabariyah, tak tunggu pada akidah Jabariyah, langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakiki sebenar-benarnya keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya qada dan qadar, memang hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, tetapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pergi kepada hamba ada pilihan dan perbuatan ni, jadi pilihan hamba mutlak pula jadinya. Jadi pilihan mutlak hak hamba. Ia lucuk dah daripada keesaan pada perbuatan, lucuk daripada sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi payah. Walau hakikinya perbuatan ikhtiari adalah perbuatan ittirar, hak Tuhan belaka. Ikhtiari hanya pada zahir. Ni gerak diam ni. Pilihan pada zahir. Hakikinya ittirar, terikat dengan qada dan qadar Allah.
Hanya pada zahir saja ikhtiari. Hakikinya iktirar yang terjadi tanpa pilihan kita, tanpa perbuatan kita. Hakikinya iktirar belaka. Disandarkan ikhtiari pada kita hanya pada zahir saja. Ada orang dia cari kata lah. Dia kata dia tanya. Dia angkat sebagai tok guru dah dia kata. Bila tanya bab ikhtiari ni, pilihan kita ni. Pilihan kita ni. Jadi guru tu kata kita ada persen. Kita ada persen. Persen tu banyak mana tak tahulah. Jadi seolah-olahnya kita 10%, Allah Ta'ala 90%. Jadi seolah gitu. Mana apa perbuatan kita? Banyak mana? 10% ke 20% ke? Hak 90%, hak 80% tu. Hak Tuhan. Oh, jadi hak kita ni ada persen, ada perbuatan juga ni. Dan mana keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka? Hak 100% hak Tuhan, hak iktirari hak Tuhan 1%. Hak ikhtiari pun iktirari juga. Hak Tuhan 1% juga, hanya disandarkan kepada kita saja pada zahir, ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya 1% hak Tuhan. Sebab apa 1%? Keesaan pada perbuatan 1%. Bukan 99%. Sekalian qada dan qadar 1% ni. Bukan sebahagian besar qada dan qadar, sekadar 99%. 1% hak makhluk. Dah. Keesaan pada perbuatan 1% hak Tuhan. Sekalian qada dan qadar 1% qada dan qadar. Tak ada orang kita. Tiba-tiba pada bicara bab perbuatan ikhtiari, hak kita adalah qada 10-20%. Ni. Hak diangkat sebagai guru dia tu. Bukan guru biasa tu, guru dah. Jadi macam mana? Cuma jangan kita nak jaga takut terundur pada akidah Jabariyah. Kita sekarang kalau kita berhenti di tajuk rukun iman yang ke-6, kita faham molek dah keesaan Allah pada perbuatan. Kita kejap molek dah sekalian qada dan qadar. Tak akan terlajak pada qadariyah dah. Tak ada dah hak kitanya. Tapi ditakuti terundur pada Jabariyah. Dengan semata-mata kita mati di tajuk rukun iman ke-6, kena peringat keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian qada dan qadar, kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap keesaan Allah pada perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap qada dan qadar Allah. Kita nak jaga situ je, takut terundur kepada akidah Jabariyah. Kalau hanya kita fokus kepada tajuk rukun iman ke-6 semata-mata, akhirnya tak ada kita qada qadar belaka. Hakiki betul lah. Tapi kita nak letak mana ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni kami yang sembah. Akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Tak ada kami, tak ada macam mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena jaga pula situ. Takut tunduk pada akidah Jabariyah, tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau membaca Fatihah comel macam mana pun, tapi tidak berpegang dengan akidah suratul Fatihah, suratul Fatihah akan laknat orang yang membaca tanpa berpegang, sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah suratul Fatihah. Tapi sebelum kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Mati molek situ tu. Hak Tuhan belaka. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, hak dia belaka. Kita mulai pula dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tafsir isyari dia panggil. Kenapa dimulakan dengan bismillah, dengan huruf ba? Kenapa dimulai dengan bismillah dengan huruf ba? Tafsir isyari. Bila Allah Ta'ala mulakan dengan huruf ba, mengisyaratkan kepada bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan akulah Allah Ta'ala kata, telah ada barang yang telah ada, dan dengan akulah telah kata lagi akan ada barang yang lagi akan ada. Hak dia belaka. Atau Fatihah kita. Tak ada kita hakikinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Akidah tu kena jaga pula. Jadi kita mati molek di keesaan pada perbuatan, mati di sekalian qada dan qadar, kena beringat hak ikhtiar usaha tu, walaupun hakikinya tidak ada ikhtiar dan usaha kita, tetapi tidak akan terlajak kepada akidah qadariyah. Tapi sekarang ni banyak yang terlajak pada akidah qadariyah, dan memang ada orang yang terundur pada akidah jabariyah. Mu Tuhan, tak ada kita. Orang duk bincang macam mana ni orang muda kampung kita ni, macam-macam apa panggil apa, apa ni, gejala sosial, apa ni, gejala sosial orang muda tu lah duk bincang. Bunyilah seorang Tuhan belaka, dia kata. Orang duk bincang lagi ni, hak Tuhan belaka hidup bunyi. Kata molek lagi kong sekali. Kenapa hak Tuhan belaka? Ada. Kalau dok Tuhan kodok lagi kong, tak kong lah kitanya. Hak Tuhan belaka kan. Gi kong sekali seorang. Kenapa ni hak Tuhan belaka? Mana? Aku duk bincang macam ni nak ni. Ambil ni tahulah perkembangan anak muda kampung. Tuhan belaka. Tu nak tunggu daripada akidah jabariyah gitu. Duk mu Tuhan. Tu salah sangat gitu. Ni nyakit mari mana pula ni? Nyakit ngaji kita haqiqah, pegangan tak luluh. Jadi dia gini. Ngaji kita hikam, ngaji kita adurun napih. Kita tu kita yang penuh barakah. Tapi yang mengajar sendiri, yang belajar, yang mengajar sendiri pun tak luluh bab pegangan. Syariat pegangan tak luluh. Rukun mekenang tak luluh. Akhirnya tak ada Tuhan belaka. Tu jabariyah. Dia nak ambil orang kita hikam yang menceritakan kedudukan maqam awliya untuk pengetahuan kita, bukan untuk kita amalkan. Sebab nak sampai maqam tu kurnia Allah, bukan amalan kita. Kita nak kenal orang sampai maqam awliya ni basirahnya macam mana. Siapa naik maqam fanaul fana, maqam baqa, syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Macam mana basirah mereka untuk kita mengetahui, bukan untuk kita aman. Hak kitanya kena berpegang. Syariat kita kena berpegang. Tapi yang mengajar sendiri bab syariat pegangan pun tak dulu, hak belajar pun bab syariat pegang tak dulu, akhirnya mu Tuhan. Tu jabariyah sesak gitu. Jadi dia banyak segi sekarang ni. Banyak segi yang terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cerita ni cerita orang belajar ni. Cerita orang tak pernah belajar. Dengar kodok-kodak hak Tuhan belaka gok. Oh kalau gitu gok ustaz hak Tuhan belaka, saya tak mau khija ustaz dah kelah. Tak mau khija. Tak mau kait kepada sawit lah. Dia pun neroka. Kait kepada sawit. Sebut pun neroka dok. Lepas tu tak sebut gitu. Dia tak mau khija. Sebab apa? Dah hak Tuhan belaka. Makhluk tak bekas. Yang selama ning itu kait kepada sawit itu kerana sabit tu tajam. Sabit tu asah kan. Tarik, cabut pelepah. Tarik, cabut buah dia tu. Ada ni. Tak bekas. Tak bekas hak Tuhan belaka. Tak mau khija dia kata. Dah tak bekas. Ni orang belajar belah-belah tahun ni duk dengar ni.
Bukan setakat kaki masjid. Ada kaki masjid dia tak mau belajar. Oh ni dak ni. Orang yang tidak lari daripada majlis ilmu. Tak mau kerja. Oh kalau gitu tak usah makan kata. Tak usah makan. Kalau makan pun tak payah bekas juga. Lepas tu mati saya. Tak nak kodok mati dah tu. Saya kata orang ni, kita pun dengar, kita pun pening dak erti nak ajar, dak erti. Tapi tak mau kerja. Kaki ya, kenapa tak masuk kerja dah? Ustaz ngajar, kodok qadar belaka, makhluk tak bekah, tak mau kerja, susah pula orang. Tak mau kerja. Saya pun kata ginilah kata, tak usah duk makan ah. Sebab apa? Sebab yang mengenyangkan bukan nasi. Yang menghilangkan dahaga bukan air. Tak usah duk makan minum ah. Waktu dia kata, nak mati saya. Tak nak kodok mati lah tu kata. Betul. Kemudian Tuhan pun kodok kita pergi kamu. Gitu je lah. Tuhan belaka kan. Siapa gitu dia punya pening. Kau dengar dah ni. Kau dengar dah. Kan? Ini cerita pegangan. Hak itu usaha tu macam biasa. Sebab Allah atur kita seumpama ni. Kalau macam nak kata, kalau gitu kok, kita ni macam kayu batu lah dia kata. Kita bukan macam kayu batu. Kalau Allah jadikan kita kayu batulah kitanya. Tapi Allah jadikan kita manusia. Allah perlakukan darah mengalir, Allah perlakukan organ berfungsi, Allah perlakukan gerak diam. Kalau Allah perlakukan kita kayu batulah kita. Kerana Allah tidak menjadikan kita kayu batu. Jadi seolah kita macam kayu batu je. Dah. Kita manusia. Yang Allah jadikan, yang Allah gerakkan sebagai manusia. Kalau Allah jadikan kayu batu, Allah diamkan umpama kayu batu. Kita Allah jadikan sebagai manusia, Allah yang jadi, yang gerak diamkan kita sebagai seorang manusia. Itu pegangan kita gitulah. Kalau kita kata tak mau buat apa-apa, boleh tak kita tak mau buat apa-apa? Boleh? Jangan buat apa-apa, boleh? Senyap, jangan bernafas dengan apa, boleh? Hidup kita bukan kerana udara. Hidup kita bukan kerana bernafas. Kau tak dah. Jangan buat apa-apa, senyap je, jangan bernafas dengan apa. Bernafas. Bernafas itulah perbuatan Allah. Berkelip mata, itulah perbuatan Allah. Bangun duduk, itulah perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Tak mau buat apa-apa pun sebab Tuhan perlakukan kepada kita, kita bergerak untuk buat apa-apa. Tuhan perlaku kepada kita memikir, menilai, memilih. Ni Allah buat kepada kita. Itu perbuatan Allah. Kita memikir, kita menilai, kita memilih, kita mengatur. Itulah perbuatan Allah. Tiba-tiba jenis tak memikir, Allah perbuat seumpama tu. Tak memikir je, nak duduk atas kursi malas je, duduk diam je, Allah perbuat seumpama tu. Tapi Allah jadikan kita ni memikir, menilai, memilih, melakukan. Itulah qada dan qadar. Itu sahaja. Kita berpegang. Kita hanya berpegang. Bercakap, hanya bercakap asbab, cakap zahir. Ingatan di hati, pandang rasa di hati tidak ada sebab kita orang awam, tak ada salah waktunya. Bendanya simple sahaja, sedikit sahaja. Yang pertama, mati molek keesaan Allah pada perbuatan. Kita mati molek segala perkara yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni saya sekalikan dengan hak kaedah rukun, kaedah sifat 20. Tapi kalau kita pergi pada bicara hak rukun iman kenang, memang kita akan mulai dengan pembicaraan qada, kehendak, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Barulah kita pergi pada bicara qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Nak buat rekah-rekah tak jadi. Hak sekarang ni
hak semasa sekarang petang Jumaat dalam Money FM 45 minit dibagi 45 minit. Asalnya dibagi 30 minit. Satu slot 30 minit. Saya minta tambahlah 10 minit jadi 40 minit. 30 minit tak ada nak buat apa, habis dah kata. Dalam sains tu 30 minit, tapi saya minta tambah 10 minit. Jadi 40 minit. Keluar sains hak baru ni pula 45 minit dia wi. Dia 45 minit. Sains baru dia 45 minit. Saya pun tak tahu kot sains tu gapo dia. Kalau sains tu kalau berhenti tengah jalan di Samang ke apa tak tahu. Bisa sains je lah. Setahun-setahun dia ada macam dah tahu lah tu. Mana kalau kita sains, lepas tu kita dah pergi, kena Samang ke mana. Tapi hak asalnya 30 minit, sekarang dia 45 minit. Saya bicara hak bab qada 17 slot. 17 siri lah. 17. Kemudian slot yang ke-19 20 tu khulasah balik. Slot yang 21 barulah masuk bab qadar. Mungkin berapa slot pula tak tahulah. Jadi tu pun kita jaga dah tu, tidak mengulangi. Jaga supaya tidak mengulangi. Tambah tu. Sebab sekarang pun yalah, jumpa macam-macam jupanya. Jumpa bagai-bagai. Hak mari jumpa daripada jauh pun bagai-bagai cerita masalah, mencari lama dah, cari guru macam-macam dia kata. Ada yang berpegang dengan akidah syirik, ada yang pula mudah-mudah mensyirikkan orang. Itu satu penyakit, mudah-mudah mensyirikkan hanya kerana bercakap asbab. Tu penyakit kau tu. Hanya bercakap asbab, tu letak hukum syirik. Syirik yang besar. Buluk. Kalau tak ada saya, tak jadi hija kalau tak ada saya. Syirik yang besar, syirik besar. Sebab cakap kalau tak ada saya, itu cakap asbab je. Macam cakap mak ayah, kalau tak ada mak tinggal sekejap aja. Tengok. Kalau tak ada ayah, mentang-mentang ayah tinggal 2-3 hari, suka-suka kamu je. Kalau tak ada ayah, tengok. Tu cakap asbab je. Syirik yang paling besar. Apa ceramah seumpama tu? Jadi ada orang yang memang berakidah yang syirik, dan ada orang yang mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah hanya kerana percakapan asbab. Kalau dia sombong, tu bab maksiat batin, tu bab lain pula. Aku seorang je, kalau tak ada aku, sombongnya. Sombong tu maksiat batin. Begitu kan bicara bab pegangan. Tapi dikatakan syirik yang paling besar. Ini. Boleh. Tambahan pula nak kita Al-Misbahul Munir ni, apabila masuk tajuk iradah, dia tak panjang bicara berkaitan dengan qada dan qadar. Tak sama dengan kitab Faridatul Faraid. Jadi kita bicara di rukun kenang ni lah. Kita ambil bicara bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah qada, dan perbuat dengan menjadi ya Allah akan dia akan segala perkara itu qadar. Percaya akan qada dan qadar, mengaku putus di hati akan qada. Segala yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita, pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.